Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan bincang 5.2 iaitu topik perwarisan dan dalam topik ni kita akan ada 6 subtopik yang ini iaitu kita tengok macam mana kumpulan darah diwariskan, faktor rhesus, autosom dan kromosom seks, penentuan seks atau jantina anak, pewarisan terangkai seks dan juga penyakit pewarisan. Okey, untuk yang pertama, pewarisan kumpulan darah dalam manusia. Macam mana kumpulan darah itu diwariskan daripada parents, ibu bapa kepada anak. Sebelum tu kita kena tahu bahawa kumpulan darah ini terdiri daripada 4 kumpulan darah iaitu yang pertama kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan juga kumpulan darah O. Walaupun 4 kumpulan darah, hanya 3 alel saja yang mengawal ciri kumpulan darah ini iaitu alel A, alel B dan alel O. Okey. Jadi untuk alel A dan alel B, alel ni ingat alel ni kamu kena automatik ingat itu adalah huruf-huruf genotip. Okey. Alel A dan alel B ialah bersifat dominan, manakala alel O ialah bersifat resesif. Okey, bermaksud sekiranya kombinasi alel A dan O itu genotip dia, kombinasi genotip alel A dan O akan memberi fenotip fizikal iaitu kumpulan darah A kerana A adalah lebih dominan berbanding alel O. Okey, dan kumpulan darah O hanya terjadi sekiranya kedua-dua alel adalah resesif iaitu OO. Okey, oleh sebab alel A dan alel B adalah dominan, jadi untuk kumpulan darah AB, alel dia adalah genotip dia adalah AB. Dia tiada bila alel A dan B bergabung, dia tidak akan jadi kumpulan darah A atau kumpulan darah B. Dia akan jadi kumpulan darah AB kerana ini dipanggil sebagai co-dominant. Co bermaksud together, sama-sama. Jadi sama-sama dominan, sebab itu kenapa ada kumpulan darah AB. Okey. Ini adalah jadual yang ada dalam buku teks kamu. Apa yang kamu kena lihat ialah untuk kumpulan darah A dan kumpulan darah B, dia ada dua kemungkinan untuk genotip dia. Sama ada kalau kumpulan darah A sama ada dia darah A, alel dia adalah AA ataupun AO. Untuk kumpulan darah B, dia ada dua kemungkinan juga sama ada kombinasi alel BB atau BO. Okay, tetapi untuk kumpulan darah AB, dia hanya ada satu saja kombinasi alel iaitu AB dan juga kumpulan darah O, dia punya kombinasi alel adalah resesif OO. Okey, ini adalah salah satu contoh macam mana kumpulan darah itu diwariskan. Sebagai contoh, si ibu ini dia berdarah A, si bapa pula berdarah B. Tetapi secara genotip, kombinasi alel, si ibu ni darah A tapi kombinasi dia adalah AO, si bapa pula kombinasi dia adalah BB. Kemudian penghasilan gamet, kamu boleh tengok di dalam gambar rajah ni, persenyawaan secara rawak berlaku, jadilah genotip kebarangkalian anak tu akan dapat AB ataupun BO. Itu adalah genotip. Tetapi secara fenotipnya, anak itu berkemungkinan akan waris AB ataupun darah B. Okey, apa yang pembetulan konsep di sini? Tidak semestinya AB, AB dan BB ini adalah ikut turutan. Ada yang beranggapan pertama ini adalah possibility anak pertama akan dapat darah AB, anak kedua dapat AB, anak ketiga dapat B, anak keempat dapat darah B. Tidak, itu adalah kemungkinan. Setiap kelahiran, anak itu akan ada dapat kemungkinan sama ada dia dapat darah AB ataupun B. Okey, kelahiran kedua pun macam tu. Kemungkinan dapat AB ataupun B. Dan seterusnya. Okey, seterusnya pewarisan rhesus, faktor rhesus. Okey, faktor rhesus ini, apa tu rhesus? Rhesus ni sebelum itu kita kena tengok dalam ada dua saintis, Philip Levin dan juga Rufus Stetson ni dia discover satu penyakit hemolitik. Hemolitik ni adalah pemusnahan sel darah merah pada bayi dan juga penggumpalan darah pada wanita apabila berlaku apabila pemindahan darah dilakukan.
Okey, walaupun dari kumpulan darah yang sama, sepatutnya si ibu menderma darah pada anak, bila diderma, kumpulan darah sama, darah A, tapi berlaku pergumpalan, berlaku komplikasi hemolitik. Kenapa? Rupa-rupanya ada satu lagi kita panggil faktor rhesus di permukaan sel darah merah ini. Okay, kalau kamu boleh tengok sini, apa itu faktor rhesus? Faktor rhesus ini adalah satu protein antigen yang berada di permukaan darah. Okay. Antigen ni maksudnya dia adalah maklumat. Dia adalah satu identity card. Okay, identity card maksudnya tagging lah. Okay, antigen ni tagging. Dia ada tagging faktor rhesus pada dia. Okay. Saya tunjuk dulu slide yang sebelumnya. Selepas yang seterusnya, orang yang mempunyai faktor rhesus, kita akan panggil dia rhesus positif. It's there, positif. Orang yang tiada faktor rhesus, kita panggil dia rhesus negatif. Okey, dan rhesus positif ini adalah dominan ke atas rhesus negatif. Rhesus positif dominan ke atas rhesus negatif. Okey, apa jadi sekiranya rhesus positif ini wujud? Okey, so apabila rhesus ini wujud, dia akan menyebabkan bila collide bertembung antara rhesus positif dengan rhesus negatif, dia akan ada satu antibody dihasilkan dan dia akan menyebabkan tindak balas pergumpalan darah itu berlaku. Okey, orang yang ada rhesus negatif, orang yang ada rhesus positif jumpa dengan orang yang rhesus negatif. Rhesus negatif akan hasilkan antibody to attack the rhesus positif. Antibody ini akan menyebabkan pergumpalan darah. Okey, kita boleh tengok di sini contohnya lah situasi dia apabila si ibu yang rhesus negatif mengandung anak yang rhesus positif. Dari mana si fetus ini, bayi ini dapat rhesus positif? Possibility daripada bapa lah. Bapa rhesus positif, ibu rhesus negatif, persenyawaan berlaku. Since rhesus positif ini adalah dominan, so anak itu akan mewarisi rhesus positif. Pada kelahiran pertama, bayi itu akan selamat, okay, since tiada antibody dihasilkan lagi dan sistem peredaran darah bayi dengan sistem peredaran ibu kita sudah belajar dia terpisah, terasing. Sebab tekanan darah ibu tinggi, tekanan darah bayi rendah, sebab itu dia ada sistem peredaran darah yang masing-masing. Jadi tiada percampuran darah berlaku, tiada antibody terhasilkan, bayi yang kelahiran pertama selamat dan selamat dilahirkan. Tetapi semasa proses kelahiran berlakunya percampuran darah. Okey, di sini darah bayi bercampur dengan darah ibu. Bila ada percampuran darah, collide, barulah rhesus positif dikesan oleh rhesus negatif dan rhesus negatif ini akan membina antibody. Ibu itu akan membina antibody against menentang rhesus positif. Sebab itu gambar aja ni dia gambarkan rhesus positif ni sudah dalam bulat-bulat, mean antibody telah menyerang rhesus positif itu. Dan badan ibu sudah sedia ada antibody untuk menyerang rhesus positif. Sebab itu kelahiran yang kedua, pada kandungan kedua, sekiranya terjadi lagi bayi itu mewarisi rhesus positif, automatically antibody akan meresap masuk ke dalam plasenta dan menyerang sel darah merah. Antibody ibu itu akan menyerang sel darah merah rhesus positif fetus. Okey. Soalan kenapa nanti dalam next video saya akan explain kenapa masa yang pertama ni antibody tidak serang, yang masa kelahiran kedua antibody akan menyerang fetus pula. Jadi apa akan jadi pada kandungan? Kandungan ini dia akan ada berisiko untuk risiko untuk hidup tu chances untuk hidup itu adalah rendah sebab once berlaku pergumpalan, meletusnya sel darah merah, of course oksigen, nutrien semua tidak dapat diangkut dan akhirnya dia akan menyebab perkembangan fetus itu terganggu. Okay.